ada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi tuan imam, ahli dan kuasa surau Hasaniyah, bapa-bapa yang dirahmati Allah, tidak lupa kepada abang Abu Bakar yang buat live malam ini untuk page audio kuliah. So tuan-tuan boleh kalau nak buat revision, boleh tengok balik, ulang kaji balik, tengok page audio kuliah ini. Di dalamnya ramai ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang mengajar banyak ilmu dalam page ini, insya-Allah. Satu Malaysia boleh tengok, satu dunia boleh tengok, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini saya akan membawakan suatu ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Ali Imran ayat yang ke-92. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud lan tanalul birra, kamu tidak akan mencapai. Maknanya apa tuan-tuan? Achievement kita dalam bersedekah, pencapaian kita dalam bersedekah masih tidak sampai kepada tahap maksimum. Hatta sehinggalah tunfiqu, kamu membelanjakan. Tunfiqu ni banyak maknanya tuan-tuan, membelanjakan. Ada yang mengatakan apa dia memperuntukkan daripada harta kita. Malah ramai ada ustaz-ustaz mengatakan kalau gaji kita ni tuan-tuan 5-6 ribu, apa salah ambil sedikit daripada gaji tu, tak payah banyak lah. Ambillah dalam 6,000, ambillah dalam RM50 pun jadilah. Berikan kepada surau Hasaniyah ni. Tanya dengan Datuk Hafiz ni, berapa bil elektrik surau Hasaniyah ni? Mahal ke murah? Oh, bil elektrik sebulan 500, contoh 500. Tak apa, daripada 500 tu 50 ni saya bagi setiap bulan, insya-Allah, untuk bayar bil elektrik ni. Tuan-tuan mati Allah, apabila Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu takkan mencapai apa dia albirru. Mana albirra atau albirru? Albirra ini apa maknanya tuan-tuan? Wal jannah. Kata ulama mentafsirkan kamu tidak akan mencapai, dalam ayat kita terjemah kebaikan. Tapi ulama pula mentafsirkan tuan-tuan, kita tak akan mendapat kebaikan yang menyampaikan kita kepada jannah, syurga. Allahu Rabbi. Ayulan tasilu ilal jannah. Kebaikan yang sepatutnya kita buat itu akan menyampaikan kita kepada syurga, tapi tak sampai. Pasal apa? Kita ni daripada golongan yang tak suka buat kebaikan. Apa tanda tuan-tuan kita ni tak suka buat kebaikan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah apa dia? Kita membelanjakan apa yang kita sayang daripada harta kita, tuan-tuan. Nak dapat apa yang kita sayang daripada harta kita ni, tuan-tuan, apa maksud dia? Kata ulama lagi, ma tuhibbun illa bitarki ma tashta'un. Nak meninggalkan benda, tuan-tuan, nak mengorbankan benda yang kita nafsu ni suka, selera ni suka, susah. Contoh tuan-tuan, dalam beg duit tuan-tuan ada not 100, 50, 20, 10, RM5, RM2, RM1. Kalau lalu lah tabung surau Hasaniyah sekarang, ada tabung tak Datuk Hafiz? Dah lalu belum? Lalukan sekarang.
Kalau lalu lah tuan-tuan tabung ni, dalam beg duit kita ni, not yang mana kita paling sayang tuan-tuan? 100, 50, 20, 10, RM5, RM1. Kalau ada yang kata, ustaz, yang kami paling sayang RM1 tu lah, 100 kami tak sayang. Kalau tak sayang, masukkan dalam tabung tuan-tuan. Udah, dua-dua kena. Tuan-tuan, ulama menyatakan nak an-natruka ma nashta'i, kita nak tuan-tuan mengorbankan apa yang kita nafsu suka. Bukan senang tuan-tuan. Zuina linnas abu syahwat minan nisa wal banin. Tengok tuan-tuan, apa yang syahwat suka ni? Nisa, perempuan. Bukan senang tuan-tuan. Kita ini, orang kata, nak melukai hati nisa, wanita yang kita cintai. Apa dia tuan-tuan? Orang rumah. Betul tak betul? Yang kita nikahi sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau isteri ni buat benda yang Allah larang, tuan-tuan berani tak berani tegur? Nak tanya. Kalau isteri ni tuan-tuan banyak boros perbelanjaan, tuan-tuan berani tak tegur? Berani jawab tak? Isteri tak ada, tak apa. Selalu isteri ada, tak berani jawab. Berani tak? Isteri tuan-tuan tidak melaksanakan apa yang ma'umira, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, seperti satarul aurat, menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan berani tak tegur? Kadang pakai tudung tuan-tuan, berlipat rapi itu, dada pun nampak, rantai emas pun nampak. Jangan marah. Tapi bukan sini ni, ini isteri dekat Kongo sana tu ya. Kadang-kadang tuan-tuan, atas elok tudung, bawah udah seluar jin ketat, nampak body, nampak tuan-tuan bentuk tubuh badan. Berani tak tegur? Ustaz, bukan saya tak nak tegur ustaz, tapi untuk pengetahuan ustaz, isteri saya pemegang tali pinggang hitam black belt taekwondo. Saya ni tai hidung ada lah ustaz. Kalau ustaz berani, ustaz lah tegur. Saya tuan-tuan memang keturunan rimau berantai, tapi rimaunya dah lari, tinggal rantai je tuan-tuan. Pun tak berani juga. Tuan-tuan, syahwat ini tuan-tuan, kalau boleh nak jaga hati isteri ni, an-nisa'u min azwajina, daripada isteri kita, min zaujat, daripada isteri kita, our wife ni tuan-tuan, kalau boleh syahwat kata janganlah susahkan hati dia. Padahal benda tu Allah suruh. Janganlah ni, janganlah, jangan tuan-tuan. Sanggup tak kita mengorbankan perasaan isteri kerana dia membuat apa yang Allah larang? Kita tegur. Kalau begitu, kita mendapat albirru atau albirru. Apa makna dia? Syurga. Pasal apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, surah At-Tahrim ayat 9. Jagalah dirimu, bukan saja dirimu, wa ahlikum, keluargamu. Family including apa tuan-tuan? Your wife, your son and your daughter. Termasuk di dalam keluarga itu apa dia? Isteri, anak lelaki, perempuan, itu namanya keluarga. Bukan diri kita dia tuan-tuan yang lepas daripada api neraka. Kita rasa kita dah datang kuliah maghrib ni lepas dah. Kita rasa tuan-tuan kita dah datang solat jemaah ni, kita datang tiap-tiap kami baca Yasin ni lepas dah. Anak duk merempit dekat sana. Tak lepas tuan-tuan. Pasal apa? Anak-anak ataupun isteri ini dia akan tarik tangan kita di akhirat besok. Allah tanya kenapa tidak menutup aurat secara sempurna? Isteri akan kata, suami saya tak pernah tegur pun ya Allah. Tak pernah tegur pun. Pun tidak, pun tidak. Allah tanya dengan anak-anak, pasal apa tak semayang? Pasal apa tinggalkan semayang? Anak-anak akan jawab apa dia? My daddy ya Allah. My
Daddy tak pernah marah pun ya Allah, tak pernah tegur pun, tak pernah suruh pun ya Allah. Nak sembahyang macam mana ya Allah? Baju Melayu pun tak pernah beli, kain plekat lagilah tak pernah beli. Tuan, benda-benda macam ini yang syahwat kita mengatakan it is very sporting untuk kita tak tegur anak isteri inilah yang akan menja'anamkan kita. Sifat supporting inilah yang menja'anamkan kita. Pasal apa? Ini yang syahwat suka. Jaga. Wal banin, anak-anak, syahwat suka tuan-tuan. Siapa tak sayang anak? Kita berbangga tuan-tuan bila disebut anak berapa orang. Kita sebut anak dekat 10 orang. Oh, orang dengar 10 orang anak. Oh, hebat. Apa maknanya? Terserlah kejantananmu. Betul tak tuan-tuan? Mana tak jantan? Duk bantai Mak Jun cap tupai mengamuk je tiap-tiap hari. Jangan marah tak? Tapi kalau tak ada anak, ni menanah telinga. Berapa tahun nak kahwin? 10 tahun. Tak ada anak lagi. Kita pun jawab kaedah jawapan orang beriman. Tak ada rezeki yang Allah bagi lagi. Ada pula tuan-tuan mulut jenis nuklear ni. Mulut jenis tak ada insurans nyawa ni. Dia kata apa dia? Tak ada rezeki ke? Tak betul gaya. Tak betul gaya, kata tuan-tuan. Jaga tuan-tuan. Ada orang Allah uji begitu. Saya pun tuan-tuan Allah uji saya 3 orang je anak. Nasib baik ada anak. Itu pun dia mengangkat-ngangkat kenin tanya aku. Ustaz bawa anak lah. 3 orang. 3 aja. Terangkat kenin. 3 aja. Saya kata nak cerita panjang. Pendek kan dia mengata, tuan-tuan. Kalau tak boleh cerita, lukis terus. Saya kata anak pertama operation, anak kedua pun operation scissors, anak ketiga pun scissors. Operation tuan-tuan. Bukan ikut pintu, ikut tingkap. So doktor kata ini adalah sesuatu yang merisikokan ustaz, boleh membahayakan nyawa isteri ustaz kalau beranak satu lagi, yang keempat. Saya cakap ni tuan-tuan, apa pula jawapan orang yang bertanya ni? Tak boleh yang seorang ni, bukalah cawangan seorang lagi. Tengok cadangan kan. Ya, dia tak tahu balik rumah tuan-tuan kena empuk kepala dengan senduk tuan-tuan. Anak, cerita anak ni tuan, syahwat cukup suka. Apalagi wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Ini yang kita nak bincang malam ni. Serta aset-aset, duit, amwal, harta yang berasaskan emas dan perak. Oh tuan-tuan, siapa tak suka tuan-tuan dalam kita punya akaun bank ada 3 juta? Betul tak tuan-tuan? Apa benda ada teka-teki? Apa benda yang kita mesti tengok tiap-tiap hari? Siapa tahu? Baik duit, betul tak? Pagi-pagi tuan-tuan kita nak beli nasi lemak, buka beg duit, tengok berapa ada. Buka dabar, kata orang parit dabar, buka dabar, udah tak mandang duitnya weh. Kita bergegas tuan-tuan pergi mesin ATM, cucuk kad ATM, tekan kita punya nombor tu, terus keluar duit ke? Jangan. Orang belakang berkata belakang tu malu nanti tak ada duit. Apa kita buat? Tengok bakinya. Betul tak? Tuan-tuan, kita picit apa benda butang tu, tuan-tuan tekan butang tu, tengok baki yang tinggal, tengok-tengok ada 500,000. Seronok tak seronok? 500,000. Seronok tuan-tuan. Usah kata nasi lemak, bapak nasi lemak kita boleh beli. Tapi tengok-tengok baki yang tinggal tuan-tuan adalah RM5 5 kupang. Apa rasa?
Susah hati tak tuan-tuan? Susah hati. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ini yang nafsu suka dan tak suka. Nafsu suka tuan-tuan, kalau duit kita ada 500,000, bukan saja 500,000, 5 juta, 50 juta, itu nafsu suka. Dan nafsu tidak suka kalau kita berada dalam taat, tak ada duit, no money. Kata orang Arab, ma'indi fulus, ma'indi fulus, tak ada duit, apa pun tak ada, abuk je dalam poket tuan-tuan. Sebab itu Nabi pernah bersabda, apabila seseorang itu membelanjakan hartanya pada dalam keadaan pertama sihat. Tuan-tuan, ada orang time sihat dia tak nak belanja pada jalan Allah. Time sihat dia tak nak sedekah tuan-tuan. Dia tak nak sedekah pada surau, pada program-program agama, pada takfiz, pada anak yatim, pada orang miskin. Dia tak mau sedekah. Tapi apabila sakit tu pun sebab pergi jumpa dengan ustaz, doktor dah pergi jumpa dah, jumpa pula dengan ustaz kata ada satu cara yang disebut oleh Islam, pakar perubatan Islam, apa dia? Kalau nak sihat, banyakkan sedekah, barulah nak bersedekah tuan-tuan. Dah stroke separuh badan ni, bibir ni sama parah dengan telinga dah. Barulah nak jumpa Datuk Hafiz bagi tahu. Dah. Kalau nak sedekah, nak dapat syurga tuan-tuan, nilai dia lebih tinggi pada masa bila? Kata Nabi, fi sihhatin, pada badan yang sihat. Boleh tak? Ni saya tengok semua sihat-sihat ni. Kalau tak sihat pun kaki gaut sikit je kot, ya. Okey tuan-tuan, bagilah masa ni, infak, belanjalah pada jalan ini. Apalagi tuan-tuan, kata ulama, apabila kamu ini dalam hati itu, sebagaimana disebut oleh Nabi, melawan perasaan syahun muta'. Mana syahun muta' ni? Syaih. Apa syaih ni tuan-tuan? Perasaan kedekut yang amat sangat tuan-tuan. Ini psikologi yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Apa dia tuan-tuan? Sedekah yang paling baik, tinggi nilai pahalanya masa bila dalam insaf kita, in our heart, dalam jiwa kita, dalam hati kita ada perasaan yang sedang berperang. Tidak. Nak bagi berapa ni? Datuk Hafiz kata nak minta sumbangan untuk ihya Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, kita doakan Ramadan kali ini kita boleh buat di surau. Tadi bersembang dengan PTA Ipoh, Ustaz Ashraf Al-Fadhil, Ustaz Ashraf, pegawai tabik agama, dia kata insyaAllah doakan kita boleh menunaikan solat tarawih di surau. Tak lepas kita buat di rumah, betul tak tuan-tuan? Tu yang orang WhatsApp aku banyak soalan tu. Ustaz, boleh tak solat tarawih baca Fatihah je? Mudah soalannya tuan-tuan. Saya surah tak hafal. Baru tahu susah buat tarawih, selalu ikut imam je kan. Action bukan main. Boleh, saya kata yang rukunnya Fatihah. Seorang lagi WhatsApp, Ustaz, saya hafal satu surah je Ustaz, Qul Huwallah. Boleh tak semua rakaat tu baca Qul Huwallah? Boleh, bacalah. 3 hari lepas tu dia WhatsApp balik, dia kata apa? Ustaz, bukan nak tanya, nak mengadu. Apa dia pula? Mengadu apa pula? Isteri saya kata, takkan Qul Huwallah saja? Isteri pun, come on, kawan tu baru nak jadi imam, terketua. Tiba-tiba kena bantai pula apa itu. Ada pula yang tanya, Ustaz, ada lagi. Antara rakaat-rakaat tu Ustaz kan, lepas buat 2 nak naik 2 lagi tu Ustaz kan ada selawat. Ustaz, boleh tak baca selawat? Baru tahu. Saya tanya balik, habis selama ni tak baca selawat ke? Baca tapi ikut-ikut je. I just follow je. Bukan bunyi selawat pun. La 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 la
Bacalah betul-betul, sebutlah betul-betul. Sampai 4 rakaat dah letih, mau kita balik. Tuan-tuan, kalaulah Dato' Apif dengan AJK mengatakan kita boleh buat ni, akan dibenarkan, insya-Allah. Kita doakan tuan-tuan, Allah kurangkan COVID ini, kita dibenarkan macam sekarang ini menunaikan tarawih. Tiba-tiba memerlukan kepada infak Ramadan namanya. Mana infak Ramadan ni tuan-tuan? Untuk kita mengumpulkan dana belanja untuk buat moral, contoh. Kalau moral tak dibenarkan tuan-tuan, apa saja yang berkaitan dengan ihya Ramadan ni. Kalau tak boleh moral, mungkin kita minta satu kontraktor makan, buat makanan, bungkus. Habis tarawih, macam kita buat sekarang, bawa balik bungkus. Supaya kita menjaga SOP. Masa ni tuan-tuan nak bagi berapa gamuk-gamuk ni? Dalam hati ni dia akan ada satu konflik, satu peperangan dalam jiwa, dalam hati. Pasal apa? Dalam surat pada orang Sungai Tapah Tambaan ini, Sungai Tapah Seberang ini, Jalan Raja Suran ini, apa dia? Tidak dinyatakan berapa. Bagilah berapa suka. Ni yang best ni. Setengah taman tuan-tuan, dia dah tetapkan semua berilah infak sebanyak RM100. Ada tempat mewajibkan pula setiap rumah kena bagi RM100. Tuan-tuan, tiba-tiba di sini keluar surat rasmi mengatakan berapa saja yang ikhlas. Mana best? Taman di belah sinun ke atau kita di sebelah sini? Bila bersembang dengan kawan di kedai, jumpa dekat kedai dekat Pekan Ipoh, sekarang boleh makan 2 orang kan, jumpa sembang, taman ni ke ada ke minta info Ramadan? Ada. Berapa? Taman teman pengerusi tu dah apa Adolf Hitler kata tuan. Pasal apa? Paksa orang bayar RM sampai RM100 infak Ramadan. Konflik antara terpaksa dengan apa dia tuan-tuan, kita nak ikhlas. Konflik berlawan. Nak bagi tu rasa macam nak ikhlas, tapi bila bagi tu rasa rugi RM100. Kenapa sampai RM100? RM20 tak boleh ke? Nampak? Dan kita pula hidup sini pula, sembang pula. Taman teman, kampung teman, Sungai Tapah Seberang best. AJK semua best. Kenapa? Tak ada tetap berapa jumlahnya, amountnya. Bagi je berapa ikhlas. Atau mereka bagi berapa? RM100 udahlah. Ini masalah kita. Nabi kata pahala paling besar apabila hati kita kata sayanglah Allah RM100. Ya Allah, macam-macam boleh buat. Tuan-tuan, kita rasa rugi membelanjakan RM100 pada jalan agama. Sedangkan RM100 ni tuan-tuan, bila syaitan zuinalah syaitan menghiasi tuan-tuan perasaan kita, hati kita, bisik kat kita, syaitan khannas bisik kat kita, apa dia? Belanja member RM100 habis pun tak apa. Nampak tak? Kita pun kata pada kawan-kawan, jom malam ni teman belanja karaoke, berapa orang nak pergi? 10 orang, teman support semua, RM100 habis pun tak apa. Tuan-tuan, dalam bab maksiat, setan ni akan hiasi diri kita ni jadi lebih ikhlas, jadi lebih rela daripada nak sedekah pada jalan agama. Betul tak betul? Tu yang pergi karaoke nyanyi lagu 4 darah duduk di tepi sungai, bunyi macam taranum. Tuan, berat. Baik. Kata seorang ulama lagi, innakum lan tanalu ma tuhibbun illa bitarki ma tashta'un wa la tudriku ma ta'mulun illa bisabri ala ma takrahun. Apa dia?
kamu tidak akan dapat mencapai kebaikan, albir ataupun jannah ataupun syurga, melainkan kamu ini menyutralkan hati ini daripada syahwat yang jadikan kita kedekut. Nah ni, sayang sampai RM100, bagi 10 dah lah, lagi 90 macam-macam boleh beli. Banyak orang nak beli durian bukannya murah, mahal. Sedangkan di akhirat nanti tuan-tuan kita akan menyesal. Kita akan kata apa dia? Kenapalah aku bagi 10 tak bagi 100? Sini tak nampak tuan-tuan, sebab sini penuh dengan syahwat kedekut. Setan pula bagi kita was-was, bagi kita berperang, konflik dalam jiwa. Oi, banyak menor tu, buat apa bagi banyak sangat? Oi, belanja sedekah ni sekarang habis, miskin pula, anak-anak kita tak makan sampai orang pitu. Setan ni akan hiasi jiwa kita. Apalagi kata mati Allah, wala tudriku ma ta'mulu illa bisabri. Dan ingat, apabila kita ada cita-cita yang tidak membawa kita kepada jalan akhirat, apa mana dia? Tak bercita-cita pun nak bagi sedekah. Maka ketika itu kita kena ajar diri kita supaya sabar dengan benda-benda yang kita tak suka. Tak apalah, pujuk diri tuan-tuan ya. Sabar di sini maknanya pujuk diri ni. Sabar. Tak apalah, aku bagi ni, akhirat besok aku nampak pahalanya. Apa salah didik hati macam tu? Bila AJK kata kita nak buat penambahan soyuk atap ni memerlukan kepada RM5,000, contoh, atau RM9,000 atau RM10,000, maka tuan-tuan, tabung akan diedarkan bagi untuk kita menampung kos atap ni, soyuk ni. Tetapi mati Allah, ketika itu mungkin kita boleh dalam hati ini terdetik, apa dia tuan-tuan? Kalau aku tak bagi, orang lain bagi. Betul tak betul? Tapi jarang tuan-tuan kita buat satu ketetapan dalam hati ini, didik dengan as-sabr. Wa'na as-sabru, didik dengan apa hati kita ini, suatu hati nurani yang ikhlas, mengatakan apa dia? InsyaAllah aku akan beri sumbangan. Oh, susah tuan-tuan, susah. Tabung dah gerak tu kan, bagi note paling besar sekali ya. Tapi jangan sampai ke meja aku ni. Kalau sampai ke meja aku buat tak nampak je tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan. Ini cerita tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan mati Allah, saya nak bawa ya, sebelum kita ya tutup akhir ya kuliah kita ni, isyak kita berhenti, suatu kisah daripada riwayat Imam At-Tirmizi menyatakan apabila Sayyidina Osman bin Affan ni tuan-tuan, ketika mana dia menjadi khalifah dan dia telah dikepung oleh orang-orang munafik yang masuk menyusup dalam masyarakat Islam pada ketika itu. Mereka ini tuan-tuan, orang munafik ini adalah menjadi ejen penghasut kepada umat Islam. Di belakangnya ada musuh Islam Yahudi, ada orang-orang Parsi yang dengkikan Islam, dan orang-orang munafik ni tuan-tuan, mereka mengaku saja sebagai Islam tapi menyembunyikan kekafiran mereka, dan mereka ini amat mendengki kerajaan Islam. Mereka kepung Sayyidina Osman ini, mereka mendesak dia untuk meletakkan jawatan. Jaga tuan-tuan. Kalau dalam politik ni tuan-tuan, kita tengok yang suka desak. Letak jawatan. Jaga-jaga. Takut ia akan mengulang sebagaimana peristiwa Sayyidina Osman bin Affan. Tetapi mati Allah, apabila dikepung Sayyidina Osman ini dalam rumahnya, lalu dia pun memberikan satu ucapan ataupun dia pun memberikan satu dialog yang berbunyi, anshudukum billah wal Islam, hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata wa laysa biha ma'un yusta'zabu ghayra bi'r Rumah, faqala man yashtari bi'r Rumata fayaj'ala dalwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu min afil jannah, fa ashtaraituha min sulbi mali fa antul yawm tamna'uni an ashraba hatta
hatta ashraba min ma'il bahri qalu Allahumma na'am. Yang bermaksud apa dia? Aku menyeru kamu semua yang datang ke rumah aku ni, yang mengepung aku ni, yang suruh aku letak jawatan sebagai khalifah ni di atas nama Allah dan Islam. Adakah kamu tahu bahawa Rasulullah SAW telah datang ke Madinah, berhijrah ke Madinah ketika musim panas kemarau, sedangkan ketika itu tidak ada air yang sedap diminum melainkan telaga Ar-Rumah. Tuan-tuan, pada masa itu ketika kemarau, ketika air yang nak diminum ni, tuan-tuan, sumber air ini tidak elok, tidak sesedap sebagaimana telaga Ar-Rumah. Ada ulama mengatakan telaga Ar-Rumah di Madinah ini, tuan-tuan, rasanya lebih kurang macam mana di Mekah rasanya, rasa air Zam-Zam yang sedap tu. Jadi sahabat yang berhijrah ni, tuan-tuan, mereka nak minum, rindu nak minum bagaimana rasa air Zam-Zam ini, maka minta kepada Nabi apa dia, agar dikurniakan air yang sebagaimana di Mekah. Sedangkan tuan-tuan, telaga itu pada masa itu dimiliki oleh seorang tua Yahudi. Lalu Nabi SAW, tuan-tuan, pun bersabda. Apa kata Nabi SAW? Sesiapa yang membeli telaga Ar-Rumah yang dimiliki oleh Yahudi itu dengan penuh kebaikan, lalu dijadikan cawan-cawan dia, pencedok-pencedok airnya itu bersama-sama dengan pencedok air muslimin. Amanah, tuan-tuan? Kita yang beli, kita cedok, lalu kita kata apa dia? Hoi orang-orang Islam sekalian, siapa yang nak air, ambillah free of charge. Ulama mengatakan di sinilah, tuan-tuan, timbulnya hukum wakaf. Aku wakafkan telaga ini untuk minuman orang Islam, syurga baginya. Mana? Bukan senang, tuan-tuan, bukan senang. Dan apa kata Sayyidina Osman? Maka akulah yang membeli telaga itu dengan hartaku. Tuan-tuan, boleh tak kita wakaf, sedekah, beri sumbangan, beri bantuan, lepas tu kita mengungkit atau menceritakannya balik? Boleh tak boleh? Ulama mengatakan, tuan-tuan, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha azza. Firman Allah Ta'ala, qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, ya, dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang kita ungkit-ungkit. Pada zahirnya, tuan-tuan, setiap sedekah yang kita beri, kita tak boleh war-warkan pada dasarnya. Mestilah sehingga tangan kiri ini tidak mengetahui, kata hadis Nabi, tuan-tuan, berapa yang tangan kanan beri. Pada pasangan ni bertepuk sebelah tangan tak jadi, mesti tepuk dua tangan. Akrabnya, rapatnya, very close friend. Tetapi bila sedekah, tuan-tuan, biar tangan kiri tak tahu berapa yang tangan kanan bagi. Macam tu konsep dia. Habis cerita Imam Tirmizi ni macam mana? Cerita Sayyidina Osman ni macam mana? Apakah dia mengungkit kebaikan dia, mewakafkan, membeli telaga Ar-Rumah ini, lalu diwakafkan untuk orang Islam minum? Apakah dia mengungkit? Tak. Ulama mengatakan dia sebut itu untuk mengingatkan kepada orang-orang yang mengepung rumah dia, yang nak buat sesuatu kepada dia ni, tuan-tuan. Dia kata apa dia? Apakah kamu sekarang ini mengepung rumah aku sehingga aku sendiri nak minum di telaga tu pun tak boleh? Padahal telaga itu aku yang beli, telaga itu aku wakafkan kepada muslimin. Tiba-tiba aku sendiri tak boleh minum telaga itu. Sebab apa? Kau kepung rumah aku ni, aku terpaksa minum air laut. Sampai macam tu, tuan-tuan, dalam riwayat Imam Tirmizi. Maknanya apa, tuan-tuan? Yang disebut oleh Sayyidina Osman ini adalah hujah untuk mempertahankan diri, bukan mengungkit-ungkit. Satu. Kedua, hadis Nabi yang mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia ini membuat sunnah yang baik. Tuan-tuan, dapat modal
beli barang-barang bantuan makan, tuan-tuan hantar pada orang miskin di sini. Masa hantar ni tuan-tuan, boleh tak tangkap gambar? Boleh tak tangkap video? Boleh tak tuan-tuan? Sambil dengan bagikan tu, orang pun cekap masuk dalam Facebook. Orang pun ambil video, kita pun senyum. Alhamdulillah, saya berada di rumah banyak kali bila bercakap entah. Saya berada dengan orang miskin, jadi saya telah menyampaikan. Boleh tak boleh tuan-tuan? Ulama mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan berdasarkan niat, dan niat seorang itu mengikut apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan, tuan-tuan, saya bagi bantuan ini, saya tangkap gambar, saya masuk dalam video dengan niat apa dia? Ini sunnah yang baik supaya ada orang yang akan follow jejak saya, supaya ada orang yang mengikut perbuatan saya ini, maka harus hukumnya. Tapi kalau niat untuk menunjuk-nunjuk, sayalah yang paling pemurah, sayalah yang banyak memberi bantuan, sayalah, maka itu perbuatan yang tidak dibolehkan. So tuan-tuan, nanti tuan-tuan tengok mana orang masukkan dalam Facebook gambar dia beri bantuan, kita bersangka baiklah dengannya. Mungkin dia nak ianya menjadi ikutan yang baik, sunnatan hasanatan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang yang komen bukan main. Alah macam dia seorang je info, alah macam dia seorang je bagi bantuan. Ada sudahlah. Ya, tuan-tuan, satu. Apalagi kata Sayyidina Uthman bin Affan, qala anshurukum billahi wa islam al ta'lamun anna al masjida daqa bi alihi. Kata Sayyidina Uthman, tahukah kamu Masjid Nabawi satu ketika dulu di Madinah, oleh kerana ramai orang datang solat jamaah, jadi sempit. Contoh tuan-tuan, surau ni kan tuan-tuan, mula-mula kita semayang lelaki depan, perempuan di belakang, betul tak? Dan kita merasakan perlu apa dia tuan-tuan, menambahkan lagi ruangan, maka kita buat ruangan di atas tu. Saya nak tanya tuan-tuan, barang siapa yang menginfakkan duit dia, harta dia, sumbangan dia untuk membela tempat di atas ni, maka dia juga adalah orang yang mengikut jejak Sayyidina Uthman bin Affan. Masya Allah tuan-tuan, jangan rasa rugi. Selagi mana orang menggunakan ruang yang tuan-tuan infakkan di surau ini, tuan-tuan, setiap ruang yang digunakan, atap, walaupun atap di luar tu ada orang semayang di bawah dia, selama itu tuan-tuan dapat pahala yang disebut hadis Nabi sebagai jariyah, sebagai berjalan, tidak akan terputus walaupun tuan-tuan sudah tidak ada lagi. Tak ada ke tuan-tuan? Tapi yang ini tuan-tuan tak ramai orang tak. Betul kata Sayyidina Uthman, apabila masjid itu sudah ramai orang menjadi seakan-akan sempit, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, may yashtari buq'ata ali fulan, barang siapa yang membeli tanah di sebelah masjid ni, kiri, kanan, belakang, berhadapan, beli, kemudian wakafkan untuk dijadikan fayazida fil masjid, dijadikan sebagai ruang masjid. Tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, tanah yang lapang tu siapa punya? Tanah sebelah ni yang masih ada siapa punya? Tanah yang di belakang ni ada ke? Tak ada, jalan raya, ya? Siapa punya? Kalau tuan-tuan orang yang hartawan, betul-betul nakkan syurga, tuan-tuan beli tanah tu, tuan-tuan wakafkan kepada Syura As-Saniyah, maka apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, fayazidaha fil masjidi bi khairi minha fil jannah, maka Allah gantikan tanah yang dia beli wakaf pada masjid surau itu dengan tanah di dalam syurga. Masya Allah tuan-tuan. Hadis, ya, ini dikira sebagai hadis hasan riwayat Imam Tirmizi.
Tak ada lagi ke tuan-tuan? Kita tuan-tuan kadang-kadang ngumpul tanah. Ngumpul tanah, kita jual. Pasal apa tuan-tuan? Kita beli tanah daripada orang yang nak jual tanah, kita beli dengan harga murah, kita jual balik dengan harga mahal. Untuk apa tu? Masuk dalam akaun, bukan untuk infak fisabilillah. Rugi. Rugi. Saya seorang hamba Allah tuan-tuan, dia ada restoran, saya tak sebut di mana. Dia ada restoran tuan-tuan, tapi tak macam mana dia dah beli restoran tu, tak macam mana tuan-tuan, dia kekurangan duit, dia jual tanah tu, restoran tu. Tentara mati Allah, bila dia jual, dapat banyak duit banyak duit lah. Harga dia dekat 1 juta tuan-tuan, tak sampai 1 juta, tapi dekat 1 juta. Apa dia buat tuan-tuan? Dia beri kepada anak-anak ni. Anak-anak ni tuan-tuan, apa dia membuat? Dema tidak membelanjakan harta dema ini pada jalan Allah. Ni disebut oleh bapa. Saya kata, macam mana ni tuan, masalah ni yang nak mengadu pada saya ni? Ustaz, saya ni jual lah restoran tu, bukannya murah, dekat pekan tu ustaz. Tapi ustaz, duit yang saya bagi pada anak-anak dekat 5 orang ni, sikit-sikit seorang ni ustaz. Bila saya tanya, tidak ke kau mau sedekahkan sikit-sikit? Dia kata tak ada apa. Banyak benda nak beli kereta besar. Tentara mati Allah, kadang-kadang tuan-tuan yang kita rasa kedekut, takut nak belanja pada jalan Allah ni, bila anak-anak ni tuan-tuan tidak memanfaatkan kepada jalan Allah, kita tak dapat pahala di akhirat. Ini takut ni. Satu kes lagi tuan-tuan, seorang hamba Allah, dia ada tanah yang lain ni dia dah bagi dah, faraid dia dah bagi dah, dia orang kaya. Tapi ada satu tanah yang menjadi perebutan antara adik-beradik ni tuan-tuan, 3 orang adik-beradik. Siapa dapat tanah ni? Sampai apa tuan-tuan, bila orang tua ni sakit, dia ni sakit tuan-tuan, anak ni pergi bukan nak doakan syafakallah, ya abi, sihatlah wahai ayah, semoga cepat sembuh ayah. Tak, masa bapa ni tuan-tuan masuk gas ni, oksigen jantung naik injak tu, dan dia pergi bisik kat telinga orang tua ni, abah, tanah tu tak selesai lagi, siapa punya? Ni nak geram. Sehat je Allah bagi rezeki tuan-tuan, sehat je dia orang tua ni tuan-tuan. Terus dia buat wasiat, tanah tu aku wakaf untuk buat rumah anak yatim padan muka. Maknanya apa tuan-tuan? Daripada tanah ni menjadi pergaduhan di antara anak-anak. Ini yang setengah orang tuan-tuan dia wakafkan pada jalan Allah. Tentara mati Allah, maka Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan, bukankah tanah yang aku beri untuk membesarkan Masjid Nabawi sekarang adalah tanah yang aku beli daripada min sulbi mali, daripada retaku, dan aku wakafkan kepada Masjid Nabawi. Tentara mati Allah, sebahagian besar Masjid Quba, Masjid Nabawi yang dibesarkan itu tuan-tuan, apa dia? Adalah daripada wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Maka Nabi menjanjikan gantinya dalam syurga. Memang tuan-tuan, konflik dalam jiwa kita mengatakan, daripada aku wakaf tanah ni kepada apa dia? Kepada surau asaniyah, baik aku beri pada anak-anak, ataupun tidak, aku beri kepada calon bini nombor 2. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bukan senang kita nak mendapat syurga. Tuan-tuan mati Allah. Begitu juga apabila berlakunya peperangan Tabuk, Nabi SAW minta agar ada orang yang membantu kelengkapan tentera. Maka riwayat mengatakan tuan-tuan, wa amma Uthman faja'aza jaisyul muslimin fi ghuzwati Tabuk bi alfil ba'ir. Dia memberitahu kepada Nabi, apa dia? Nak diwakafkan sebanyak 1000 unta. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan, satu unta hari ni berapa ringgit harganya? Tahu tak? Berapa ringgit tuan? Satu ekor unta 3,000. Ada yang mengatakan 3,000, bukan 3,000 tuan. Sekarang ni dia harganya dah naik 5,000. Bayangkan tuan-tuan, 1,000 kalikan dengan 5,000. Berapa situ yang telah
wakafkan untuk perjuangan. Bukan itu saja tuan-tuan, kelengkapannya sekali, dengan pelananya, dengan makanannya, semua Sayyidina Osman beri, infak, wakaf pada jalan Allah. Betul ada pengkaji tuan-tuan mengatakan Sayyidina Osman bin Affan ini telah menginfakkan sebanyak 248 juta 400 ribu. 248 juta 400 ribu. Saya catat sini tuan, ada satu pengkaji mengatakan apa dia? Sebab jumlah yang diwakaf, didermakan, disedekahkan itu dalam bentuk dinar emas. Maka aset Sayyidina Osman yang telah diinfakkan tuan-tuan 248 juta 400 ribu. Masya Allah. Kita baru nak bagi RM2 udah terketar. Jangan marah, bukan orang sini pemurah. Ya, pemurah. Ni cerita Mexico ni, cerita ni tuan. Terketar. Adalah sekali tuan-tuan bagi 50, itu pun tersilap bagi. Ingat, poket ni ada RM2. Kita macam biasalah nak masuk, tengok-tengok apa yang terletak not 50 tuan-tuan, masuk tabung. Kita tak perasan, mata rabun kencing manis. Kawan perasan, kawan kata, weh, not 50 tu, iya ke? Koma 3 minggu tuan-tuan. Tak sedarkan diri dekat hospital besar Raja Permaisuri Bainon. Pasal apa? Tersilap masuk duit 50 dalam tabung surau tuan-tuan. Tuan-tuan, baru RM50. Sayyidina Osman bin Affan menurut seorang profesor yang mengkaji, jumlah yang diwakafkan, didermakan, disedekahkan mengikut riwayat-riwayat yang sahih, anggarannya RM200 Malaysia 248 juta 400 ribu ringgit. Masya Allah tuan-tuan. Setakat tuan-tuan kita bagi untuk bil elektrik ni RM50, berapalah sangat. Mungkin tuan-tuan nanti ada ruang yang kita nak tambah. Mana tahu tuan-tuan ada duit modal sikit, tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan meniaga, jadi Allah tambahkan rezeki. Tuan-tuan kata, Datuk Hafiz, nak tak kalau saya beli tanah sebelah tu, perpustakaan desa tu saya beli, kita buat dewan untuk pengajian. Tak tuan-tuan, selagi mana orang gunakan untuk mengaji, menuntut ilmu fardu ain, tuan-tuan dapat pahala sampai ke akhirat. Allah gantikan tuan-tuan nilai tanah di dunia ini yang jiwa kita rasa rugi kalau bagi pada Islam, rugi kalau kita bagi pada jalan Allah. Allah bagi gantinya nanti apa dia pada dalam syurga nanti. Nak tak nak tuan-tuan? So kalau ada tuan-tuan yang minta sumbangan untuk kebaikan Islam, untuk kebaikan surau, maka tuan-tuan janganlah lagi merasa ada perlawanan, konflik dalam jiwa. Buang tuan-tuan, buang. Pasal apa tuan-tuan? Kita nak satu je tuan-tuan, yang dapat pada kita di akhirat besok tu lah yang kekal abadi pahalanya. Tapi tuan-tuan, duit yang kita letak dalam poket ni 5,000, 6,000 ni tuan-tuan, bukan semuanya milik kita, betul tak? Datuk almarhum Datuk Ismail Kamus bagi tahu apa dia, duit yang dalam poket kita ni bukan semua kita punya. Dia akan jadi milik tokek kedai runcit, tokek bengkel kereta. Yang mana kita punya ni tuan-tuan? Yang kita sedekah tu, yang kita wakaf tu, yang kita infak tu, yang kita belanjakan itu akan menjadi milik kita kekal abadi. Yang lain semua milik orang. Makan pun tuan-tuan, makan tu ditekak je, perut tak rasa dah. Betul tak? Kita kata nak bagi 50 dalam tabung, baik aku singgah kedai capati. Betul tak tuan-tuan? Ni kami pun nak pergi kedai capati ni nak belanja kru saya. Kalau buka lah sedap tuan-tuan, capati rumban mana reket, capati motor. Tahu capati motor? Capati motor terima.
Terelak. Tu. Mana cakap cara India tu. Capati telur. Motek, jangan salah sebut, lain pula bunyinya. Tapi telur tu memang sedap tuan-tuan, memang sedap. Tapi itulah, dia sampai sini je sedap tuan-tuan, masuk perut dia dah tak rasa apa dah. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan, ada orang dia minta mi rebus panas, tengah berasap-rasap ni tuan, panas, dia nak makan susah, dia minta pelayan kedai tu air batu. Apa dia panggil? Dia bubuh dalam kuah mi rebus tu air batu. Kawan tengok pelik, kawan kata apa kerja kopi itu, apa kebangsanya makan kopi itu, mi rebus bawa air batu. Apa jawab dia? Dalam perut bercampur juga. Betul tak? Oh ni tuan-tuan ya, ini aras tinggi punya pemikiran ni. Betul tuan-tuan? Baik itu tuan-tuan, saya sekadar itu, masa pun ya sudah masuk isyak, kita menghormati SOP ni tuan-tuan. InsyaAllah mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadi kita orang beriman. Sebelum itu tuan-tuan, bersama dengan saya Encik Syarul ada bawa air syifa. So tuan-tuan boleh dapatkan air syifa ini, belilah produk Muslim tuan-tuan, bantulah pengusaha Muslim, insya-Allah mudah-mudahan mendapat pahala, insya-Allah boleh dapatkan pada dia nanti, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. اللهم اجعلنا من المسلمين والمؤمنين والموقنين من المستغفرين من المقيم من الصلاة من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء خصوصا كورونا فيروس من بلادنا ماليزيا خاصة بولاية Perak. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan pada kali ini kami dapat berjamaah di rumah-rumahmu ya Allah, di masjid dan surau. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha astaghfiruka wal 'asr innal insana lafus illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.